Baik, kita masih lagi dengan perkembangan tragedi Batang Kali yang mana angka korban akibat kejadian tanah runtuh di sebuah tapak perkhemahan di Jalan Batang Kali, Gotong Jaya meningkat kepada 19 mangsa termasuk 4 orang kanak-kanak setakat jam 5.30 petang tadi. Dan menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Sufian Abdullah, seramai 14 lagi mangsa dikuatiri masih tertimbus. Manakala 61 lagi telah diselamatkan dan hanya 2 mangsa cedera serta telah dibawa ke hospital. Dan 2 mangsa itu ditemukan pada jam 4.40 petang dalam keadaan berpelukan yang dipercayai seorang ibu dan anaknya, manakala seorang lagi mangsa ditemui pada jam 5.15 petang. Dan operasi mencari dan menyelamat ACR mangsa tanah runtuh di tapak perkhemahan ini akan diteruskan selama 24 jam. Seperti disebutkan oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, bagaimanapun operasi berkenaan akan bergantung situasi dan juga keadaan semasa. Dan sekiranya hujan turun, operasi akan dihentikan serta-merta. Namun setakat ini, ia masih diteruskan lagi dan anggota juga bersilih ganti sehinggalah baki 14 mangsa ditemui. Dan saya nak kongsikan kenyataan ini dikeluarkan oleh Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumari yang menerusi kenyataan di Twitter yang mana pihaknya telah mengarahkan pasukan pegawai penyiasat daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP untuk mendapatkan maklumat segera mengenai kejadian yang berlaku. Walaupun demikian, pasukan penyiasat JKKP belum dibenarkan untuk mengakses lokasi kejadian oleh pihak keselamatan kerana pasukan keselamatan pada masa ini masih lagi memberi tumpuan kepada usaha mencari dan juga menyelamat. Namun begitu, JKKP akan menjalankan siasatan lanjut pada kadar segera sekiranya terdapat petunjuk yang menunjukkan terdapatnya aktiviti pekerjaan yang menyebabkan berlakunya kemalangan tersebut setelah mendapat kebenaran daripada pihak keselamatan untuk mengakses lokasi kejadian. Dan KSM katanya sentiasa memandang serius setiap kemalangan dan penyakit pekerjaan berpunca daripada aktiviti pekerjaan, termasuklah juga kes kejadian berbahaya yang berlaku di sektor pelancongan. Dan Kementerian menerusi Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MNKKP dan JKKP komited untuk terus meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di negara ini termasuk di dalam sektor pelancongan. Dan saya ingin bersama dengan bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ataupun tokoh pendidikan negara iaitu Tan Sri Alimuddin Mohamad Dom yang bercakap tentang perspektif keselamatan pelajar sekolah. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Baik Tan Sri, kalau kita nak cakap ini adalah satu kejadian ataupun tragedi yang pastinya menyayat hati, melibatkan semua rakyat Malaysia pastinya tersentuh dengan berita duka cita ini, dan ini lebih menggemparkan lagi apabila melibatkan pelajar sekolah dan juga guru sekolah yang mana mereka menjalankan aktiviti perkhemahan sempena dengan cuti persekolahan. Bagaimana Tan Sri melihat insiden ini? Pastinya mungkin akan memberi kesan kepada aktiviti-aktiviti kurikulum ataupun aktiviti melibatkan Kementerian Pendidikan sendiri selepas ini. Bagaimana ini akan menjadi satu kesan kepada seluruh warga pendidik di negara ini, Tan Sri? Pertama sekali saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang difahamkan 19 orang mangsa dalam kejadian ini dan 14 lagi yang masih hilang. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pasukan berkuasa yang telah bertungkus lumus selama 24 jam untuk mengatasi ataupun untuk mencari lagi mangsa-mangsa kejadian tersebut. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa aktiviti co-curriculum ini boleh dikatakan aktiviti co-curriculum lah kerana dia diadakan di masa cuti sekolah dan ini memang kebiasaan pihak sekolah. Dan saya kira mereka telah mengikuti peraturan-peraturan, misalnya yang ikut sama dalam perkhemahan ini bukan saja pelajar-pelajar, malah ibu bapa dan guru-guru turut sama. Jadi sudah tentulah mereka telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa dan mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum sampai ke tapak tersebut. Tetapi malangnya disebabkan perkara yang tidak dijangka lah, siapa pun tidak dapat menjangka perkara ini telah berlaku. Jadi sebagaimana yang telah diarahkan oleh Menteri Keselamatan Dalam Negeri, beliau telah meminta supaya tempat-tempat aktiviti ini ditutup, terutamanya di Batang Kali, dan beliau juga mengingatkan pihak-pihak, terutamanya pihak sekolah untuk memastikan untuk mengelakkan mengadakan aktiviti pada musim sekarang ni, musim hujan. Termasuklah di tempat-tempat di kawasan tepi laut, tepi sungai
ataupun kawasan-kawasan cerun, ya. Ini untuk mengelakkan berlakunya lagi kejadian. Dan saya rasa perkara ini tidak semua orang tidak menyangka perkara ini, dan diharap apabila mengadakan aktiviti co-curriculum, ya, di masa akan datang, langkah-langkah keselamatan yang lebih ketat perlu diadakan, terutamanya untuk melihat tempat-tempat di mana mereka berada, adakah kelulusan telah didapatkan dan tempat itu benar-benar selamat, barulah aktiviti itu saya rasa diadakan di masa akan datang. Dan juga bercakap tentang keselamatan, pastinya ini pun juga aktiviti luar sekolah ini pastinya sudah pun mendapat kebenaran daripada pihak ibu bapa sebelum cikgu membawa kanak-kanak ataupun murid-murid ini ke tempat tapak perkhemahan. Namun melihat kepada antara tumpuan kita berkaitan dengan tragedi tanah runtuh ini, tapak perkhemahan tersebut tiada permit yang sah ataupun lesen untuk menjalankan aktiviti perkhemahan di kawasan tersebut. Bagaimana Tan Sri, kita perlu melihat bagaimana agaknya boleh ditambah baik dari segi penilaian risiko pihak sekolah sebelum melakukan aktiviti luar sekolah ni, Tan Sri? Ya, ini sudah tentulah, ya, sebagaimana yang saya pun dengar tadi Menteri Kerajaan Tempatan, ya, telah menyatakan bahawa memang tempat ini tidak mendapat lesen tertentu, dan ini saya rasa satu perkara yang perlu dititikberatkan oleh pengetua, guru besar ataupun guru-guru di masa akan datang. Selain daripada langkah-langkah keselamatan dari segi pengangkutan, kebenaran ibu bapa, kebenaran daripada pejabat pendidikan daerah, juga yang pentingnya adalah untuk melihat di mana aktiviti itu diadakan. Dan ini boleh mengambil kesempatan, ya, kepada semua pihak untuk pastikan tempat-tempat itu selamat, ia telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan dan juga benar-benar selamat. Barulah saya rasa aktiviti ini diadakan bagi mengelakkan, ya, perkara yang sebegini berulang lagi di masa akan datang. Dan bagi saya aktiviti co-curriculum perlu diteruskan, ya. Tetapi langkah-langkah keselamatan ini kalau semua pihak mengambil berat, ya, tentang perkara-perkara tersebut, saya rasa kita dapat elakkan, ya, kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku lagi di masa akan datang. Dan untuk masa depan, adakah mungkin melihat kepada aktiviti luar sekolah ni, adakah cukup semata-mata kebenaran ibu bapa untuk memastikan aktiviti itu mungkin sah untuk dilakukan oleh pihak sekolah, ataupun bagaimana? Sebenarnya prosesnya bagaimana, Tan Sri, untuk kita melakukan mungkin sebagai guru dan juga pihak sekolah, bagaimana lagi selain daripada kebenaran ibu bapa, apa lagi kebenaran ataupun proses-proses yang perlu mereka lalui untuk pastikan aktiviti luar sekolah itu seperti tapak berkemah dan sebagainya dapat mendapat kelulusan yang sebaiknya, supaya mereka ini tidak ada salah faham dan sebagainya, kerana disebabkan faktor tidak ada lesen ini juga pastinya menjadi tanda tanya kepada warga Malaysia kita sendiri. Warga netizen pun mempersoalkan mengapa sekolah boleh menghantar anak-anak ataupun murid-murid ini ke tempat yang tak ada permit ataupun lesen tapak perkhemahan yang sah. Kalau berlakunya risiko seperti ini, berlakunya sebagai contohnya, bagaimana nak settle perkara itu? Mungkin boleh ditambahkan bagaimana lagi penilaian yang boleh ditambah baik selain daripada pihak sekolah, apa lagi kerjasama yang boleh dilakukan antara pihak sekolah dan juga mungkin PBT selepas ini, Tan Sri? Ya, sebagaimana yang dinyatakan tadi, kebenaran ibu bapa itu adalah wajib, mesti. Ya, kalau tidak, pihak sekolah akan menghadapi masalah. Misalnya berlaku kejadian sebegini, ibu bapa nanti boleh mengambil tindakan kepada pihak sekolah. Tetapi kalau kebenaran daripada ibu bapa telah didapati, mungkin dakwaan daripada mereka itu tidak akan lagi berlaku. Walau bagaimanapun, saya sarankan pihak sekolah, ya, perlu membentuk satu jawatankuasa sebelum mengadakan lawatan ataupun mengadakan aktiviti co-curriculum yang jauh daripada sekolah. Elok diwujudkan satu jawatankuasa terdiri daripada guru besar, guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar untuk membincangkan. Jadi sekiranya mereka mengadakan mesyuarat lebih awal, sudah tentulah mereka akan boleh mendapat banyak maklumat. Dan selepas itu, kena ada riki satu. Maknanya satu jawatankuasa ini perlu meninjau, tempat tersebut diadakan. Jadi mungkin dalam terdiri daripada guru-guru, ibu bapa tadi, pergilah satu ataupun dua kereta misalnya, kalau misalnya di tempat di Batangkali itu, untuk melihat tempat diadakan aktiviti tersebut
dan dalam masa yang sama boleh mendapatkan dokumen-dokumen tertentu. Mereka boleh berjumpa dengan pihak pengusaha itu untuk mendapatkan kelulusan, berjumpa dengan pejabat kerajaan tempatan, ataupun yang lebih mudah lagi dengan pejabat pendidikan daerah yang ada di situ. Sudah tentulah pejabat pendidikan daerah di Batang Kali itu mempunyai banyak maklumat tentang tersebut. Ya. Jadi mungkin ini merupakan langkah awalan lah. Boleh diambil bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Tetapi kalau berlaku juga, ini adalah di luar keupayaan kita lah. Tetapi kalau kita mengambil langkah awal, ya, buat satu, kita ketatkan ya peraturan-peraturan itu, mungkin ada di antara ibu bapa ataupun guru-guru kata ini musim apa ni tak sesuai, ataupun kawasan ni nampaknya tidak begitu sesuai untuk diadakan. Jadi mungkin satu dua pandangan ya daripada guru-guru atau ibu bapa itu kita boleh batalkan. Jadi saya rasa ini adalah langkah awal yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah, dan saya yakinlah pada tahun hadapan ya, guru-guru, pejabat pendidikan daerah dan juga ibu bapa akan lebih berhati-hati untuk anak-anak ini, pelajar-pelajar ini mengadakan aktiviti ataupun di kawasan-kawasan cerun sebegini, mereka akan mengambil langkah-langkah yang lebih ketat ya. Dan kita harapkan dengan langkah tersebut kita dapat elakkan lagi kejadian-kejadian begini berulang di masa akan datang. Dan Tan Sri, adakah ini menandakan ataupun mencerminkan masih ada lagi kelompongan ataupun loophole berkaitan dengan keselamatan sekiranya sekolah ingin membawa pelajar keluar daripada sekolah itu untuk melakukan aktiviti luar sekolah ataupun aktiviti kurikulum seperti yang disebutkan oleh Tan Sri tadi? Adakah ini menandakan masih terdapat lagi banyak kelompongan? Dan juga bercakap tentang jawatankuasa khas yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, mungkin fungsi jawatankuasa itu sendiri boleh memastikan selepas ini bahawa kawasan ataupun kawasan hotspot ataupun rekreasi yang berdaftar itu mungkin perlu adanya pendaftaran yang betul, sah dan sebagainya, barulah mereka boleh membawa anak-anak mereka ataupun anak-anak murid ini ke tempat rekreasi tersebut. Tan Sri. Ya, saya setujulah ya. Kita perlu mengadakan langkah-langkah keselamatan lebih awal. Macam saya katakan tadi, tidak lagi boleh misalnya pihak guru dan juga pelajar-pelajar bercadang untuk mengadakan aktiviti kokurikulum, terus mereka berbincang dan terus mengadakan aktiviti itu. Elok dilibatkan sama ibu bapa ya, dan juga pejabat pendidikan daerah yang berhampiran. Katakanlah di Batang Kali ini kita ada pejabat pendidikan daerah di sana, dan mereka ya, kepada jawatankuasa tadi sama ada tempat itu sesuai ataupun tidak. Jadi ini memberi peluanglah di masa akan datang untuk kita membuat satu tindakan yang lebih ketat ya sebelum aktiviti kokurikulum ini diadakan. Maklumlah ya, mungkin pelajar-pelajar ni ataupun ibu bapa serta guru ni datang daripada jauh ya. Mereka tidak biasa dengan tempat itu. Sudah tentulah banyak maklumat-maklumat tentang tempat itu kita tidak dapat ya. Tetapi sekiranya kita mengambil satu langkah yang ketat ya untuk mendapatkan lebih banyak maklumat, ya, termasuk sebagaimana saya kata tadi, pejabat pendidikan daerah itu adalah yang paling mudah kerana semua daerah di negara kita ini ada pejabat pendidikan dan mereka boleh bagi input, dan juga sudah tentulah sebagaimana yang saudara katakan tadi, untuk mendapatkan maklumat yang lebih teliti ya daripada pihak yang mengendalikan tempat itu. Misalnya di kawasan ini tadi perlu dapatkan juga kelulusan daripada majlis kerajaan tempatan ya di tempat itu. Sudah tentulah majlis kerajaan tempatan atau pihak yang berkuasa di tempatan itu mempunyai maklumat tertentu ya seperti surat kelulusan, maklumat-maklumat lain tentang tempat tersebut. Ini penting kepada pihak sekolah lah supaya aktiviti yang dibuat itu benar-benar pelajar terselamat. Ya, maknanya langkah awal kita ambil. Tetapi kalau semua langkah itu telah diambil, berlaku juga ini adalah di luar kemampuan kita ya, dan ini memanglah kita doakan perkara-perkara sebegini tidak
berlaku ya. Tapi saya yakin kalau kita adakan macam saya katakan tadi satu jawatan kuasa mendapatkan maklumat, melibatkan ibu bapa, pejabat pendidikan daerah dan mungkin juga dengan mendapatkan maklumat daripada kerajaan tempatan ya, iaitu tempat diadakan aktiviti itu, kita boleh dapat memastikan sama ada aktiviti kokurikulum yang nak diadakan itu benar-benar terselamat ya, kerana ini kita bawa pelajar-pelajar ya, pelajar-pelajar ni mungkin mereka tak tahu ya tentang tempat itu. Jadi pihak sekolah, pihak ibu bapa dan guru-guru lah yang lebih faham ya tentang aktiviti yang nak diadakan. Dan terakhir sekali, mungkin lebih kurang berbaki seminit lagi, Tan Sri mungkin bercakap tentang langkah awal yang perlu diambil. Perlukah juga mungkin selepas ini perlindungan insurans dalam semua aktiviti luar sekolah itu perlu dilibatkan selepas ini, Tan Sri? Ya, itu satu, saya rasa itu di antara langkah-langkah yang perlu diambil, iaitu dari segi insurans ya. Kerana keselamatan pelajar ni bukan saja di tempat kejadian itu ya, mungkin berlaku semasa di dalam perjalanan ya. Kita memang biasa kita dengar berlaku kemalangan bas ya ataupun van ya. Ini juga dapat perlindungan ya kepada pelajar-pelajar tadi. Dan dengan kata lain ya, selain daripada kebenaran ibu bapa, mengambil insurans juga saya rasa satu langkah yang perlu diadakan ya untuk memastikan ada perlindungan ya kepada pelajar-pelajar, malah kepada guru-guru sekalipun ya, dan ibu bapa yang turut sama dalam aktiviti tersebut. Saya rasa itu yang satu langkah yang perlu diambil pihak sekolah di masa akan datang. Baik, terima kasih bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ataupun tokoh pendidikan negara. Itu dia tadi Tan Sri Alimuddin Mohamed Dom yang berkongsikan perspektif daripada kesediaan ataupun persediaan langkah awal yang mungkin selepas ini apa yang boleh kita pelajari berkaitan dengan daripada warga pendidikan sekolah sendiri selepas ini, apa yang boleh ditambah baik dan juga apa yang boleh dipelajari berkaitan dengan insiden tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali ini. Dan ini juga pastinya melibatkan semua pihak, bukan saja pihak kementerian. Pastinya kita sendiri sebagai rakyat Malaysia pastinya perlu mengingatkan sesama sendiri, lebih-lebih lagi ibu bapa dan sebagainya, bercakap tentang persediaan ataupun mungkin tak salah untuk hantar anak-anak mereka ke tempat-tempat aktiviti luar sekolah dan sebagainya. Namun bagaimana melihat kepada pemerkasaannya ataupun bagaimana keselamatannya, itu yang mungkin perlu dititik beratkan lagi untuk masa hadapan. Saya kira itu saja untuk Buletin Awani Khas untuk jam ini yang membawakan perkembangan tentang tragedi Batang Kali yang melibatkan 94 mangsa. Setakat ini saya kira itu saja. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.